Assalamualaikum, saya Jonathan Azin. Seperti video yang ditayangkan sebentar tadi, hari ini saya akan bincangkan isu berkaitan konflik antara negara Israel dan Palestin yang tiada penghujungnya sehingga Segala-galanya bermula pada tahun 1948 apabila Israel diisytiharkan sebagai negara, mengakibatkan lebih daripada 700,000 rakyat Palestin terpaksa meninggalkan tanah air mereka dalam satu peristiwa yang dikenali sebagai Nakbah. Sejak itu, penduduk Israel ke atas Palestin, terutamanya Gaza, terus mengakibatkan ketegangan politik dan peperangan turut berlaku. Gaza merupakan salah satu negara yang sangat padat dan mempunyai 2 juta lebih penduduk. Kehidupan mereka dipenuhi dengan sekatan yang sangat ketat. Kehidupan mereka juga dipenuhi dengan rasa takut dan dipenuhi oleh serangan udara oleh Israel dan kekurangan keperluan asas. Konflik ini bukan sahaja melibatkan antara dua negara ini, iaitu Palestin dan Israel, namun dia juga melibatkan campur tangan antara negara-negara kuasa besar dan organisasi antarabangsa. Untuk isu konflik di Gaza, yaitu antara negara Israel dan Palestin, saya menggunakan pendekatan teori hubungan antarabangsa, yaitu realism, untuk memahami mengapa konflik ini begitu mencabar. Untuk memahami konflik ini, marilah kita lihat dari sudut teori realism. Dalam teori hubungan antarabangsa, yaitu realism, menyatakan bahawa negara bertindak mengikut kepentingan diri mereka, kuasa, pengaruh, dan keselamatan. Sekarang kita lihat bagaimana teori ini menjelaskan tindakan pelbagai negara terhadap konflik di Gaza. Pertama ialah negara Amerika Syarikat. Amerika adalah sekutu utama Israel dan telah menyalurkan berbilion dolar dalam bantuan ketenteraan. Menurut realism, tindakan ini tidak berlandaskan keadilan tetapi berdasarkan kepentingan geopolitik Amerika Syarikat di Timur Tengah, sebuah rantau yang kaya dengan minyak dan penuh konflik dan strategik. Seterusnya adalah negara Israel. Negara ini menggunakan sekatan ke atas Gaza dan serangan ketenteraan untuk melindungi keselamatan negaranya. Dalam pandangan realism, Israel melihat sekatan dan serangan ini sebagai tindakan perlu untuk memastikan keselamatan mereka, walaupun ia sering mendapatkan kecaman antarabangsa. Seterusnya ialah negara Arab. Negara-negara seperti Mesir, Qatar dan Jordan menyokong Palestin kerana isu ini memperkuatkan kedudukan mereka dalam dunia Islam. Mereka menggunakan konflik ini untuk menunjukkan solidariti sambil cuba mengimbangi pengaruh Amerika dan Israel di Timur Tengah. Konflik Gaza bukan sahaja memberi kesan besar kepada rakyat Palestin, tetapi juga menimbulkan ketegangan antarabangsa. Pelarian Palestin yang kehilangan tempat tinggal kini berjumlah berjuta-juta orang, mencipta salah satu krisis pelarian terbesar dalam sejarah moden.
Bagi dunia, konflik ini menjadi punca ketegangan antara penyokong Palestin dan Israel. Dan ia juga boleh menjejaskan hubungan diplomatik antara negara-negara. Namun yang paling terkesan ialah rakyat biasa, di mana rakyat Palestin kekurangan bekalan air bersih, ancaman keganasan, sumber makanan dan ubat-ubatan. Dengan ini, tragedi kemanusiaan ini sukar untuk dilupakan. Persoalannya, mengapakah isu konflik ini sukar untuk mencari jalan penyelesaian? Banyak usaha yang telah dibuat, antaranya ialah perjanjian Oslo, tetapi konflik ini tetap berterusan sehingga hari ini. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 adalah usaha damai antara Israel dan Pertubuhan Pembebasan Palestin (PLO). Kedua-dua pihak saling mengiktiraf dengan Israel bersetuju memberi autonomi kepada Palestin di Gaza dan sebahagian tebing barat. Matlamatnya adalah mencapai penyelesaian dua negara dengan perundingan isu utama seperti sempadan, pelarian Palestin dan status Baitul Maqdis. Namun, perjanjian ini gagal mencapai keamanan sepenuhnya kerana wujud ketidakpercayaan, aktiviti penetapan haram Israel yang berterusan dan kegagalan menyelesaikan isu-isu penting. Dengan ini, perjanjian Oslo menjadi titik permulaan rundingan, namun konflik tetap berlanjutan. Organisasi seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB juga sering menghadapi halangan dalam konflik ini, iaitu percanggahan kepentingan antara ahli-ahli PBB menjadikan sebarang usaha sukar untuk dicapai. Satu-satunya jalan penyelesaian mungkin memerlukan pendekatan yang lebih kolektif di mana kepentingan moral dan kemanusiaan diberikan keutamaan. PBB juga pernah meluluskan beberapa keputusan yang menyuruh Israel untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki daripada pengunduran Israel bagi mencapai penyelesaian damai berdasarkan prinsip tanah untuk keamanan. Teori realisme boleh menjelaskan cabaran ini. Negara-negara kuasa besar sering gagal mencapai persetujuan kerana mereka lebih mementingkan kepentingan nasional berbanding usaha untuk mencapai keamanan sejagat. Oleh itu, kesimpulannya, konflik di Gaza telah memberi pengajaran penting tentang hubungan antara bangsa dalam dunia yang dikuasai oleh kepentingan kuasa. Nilai moral sering menjadi mangsa. Namun ini bukan bermaksud harapan telah hilang. Penyelesaian hanya mungkin boleh dilakukan oleh masyarakat global bersatu